Assalamualaikum, salam sejahtera. Okay, bersama saya lagi Zaki Han dalam channel saya. Okay, jangan lupa tekan button subscribe. Okay, jadi hari ini saya nak berkongsi topik bagaimana kita merangka program senaman kita. Jadi mungkin setiap orang tu ada sasaran yang masing-masing. Okay, ada setengah orang mungkin sasaran dia untuk menurunkan berat badan, ada setengah orang mungkin sasaran untuk tambahkan berat badan. Okay, macam saya, sasaran saya sebenarnya lebih kepada kekuatan. Okay, jadi bagaimana sebenarnya kita merangka program tersebut? Bukan apa, kadang-kadang kan ada setengah orang tu mungkin dengan sasaran menurunkan berat badan, tapi apa yang dia buat, dia masuk ke gym, dia tak tahu nak buat apa, dia akan ikut A buat program yang lain. Okay, so dia ikut A. Masuk hari kedua, A tak ada kat gym, jadi dia akan ikut B pula. Okay, jadi dia akan ada program macam apa. Bukan kata tak ada result, tak ada hasil. Boleh juga ada hasil, tapi sebenarnya hasilnya kurang kalau nak bandingkan dia ada program yang spesifik untuk diri dia sahaja. Jadi penting sebenarnya untuk kita membentuk program yang bersesuaian dengan diri kita dan bersesuaian dengan kita. Ataupun mungkin kawan-kawan kita, kalau kita nak berpartner, berpasangan kan, jadi kita boleh buat kelompok, latihan berkelompok. Okey, jadi untuk membentuk program latihan ni ada tiga program latihan asas yang anda mungkin boleh ikut. Yang pertama, kita panggil dia sebagai Endo-Letting System. Endo-Letting System ni adalah program yang kita guna pakai untuk atlet sebenarnya. Jadi Endo-Letting System ni dia ada macro cycle dia ada micro cycle dia. Jadi dalam micro cycle pula dia pecahkan lagi kepada beberapa pecahan. Ada setengah atlet dia memerlukan endurance. Contoh atlet bola sepak, dia perlu maintain dia punya endurance. Jadi dia kena buat latihan endurance tu setiap hari. For your information, sekiranya kita seorang yang terlibat dalam sukan endurance, seperti larian maraton dan sebagainya, kalau kita tak berlatih dalam tempoh 24 jam, kapasiti aerobik kita akan menurun. For your information, dia akan start menurun. Contohnya, kita berlari 5 km dalam masa 30 minit. Besoknya kita rehat, lusa kita berlari lagi 5 km, mungkin dia akan jadi 30 minit 5 saat. Merosot tu tak adalah nampak ketara dalam masa 24 jam, tapi dia still merosot. 1 saat membezakan anda dengan champion. Jadi untuk aerobik, suka tak suka, anda kena berlatih setiap hari. Jadi bini saya masak tadi, bau dia menyengit. Jadi saya nak bercakap bersusah. Jadi tak apa, saya akan teruskan. Manakala kapasiti anaerobik dia akan merosot selepas daripada 5 hari. Jadi tak ada masalah pun kalau kita nak berlatih hari ni, kita berlatih, besok kita ada kerja, lusa ada kerja, 3 hari pergi berkursus dan sebagainya, tak ada masalah. Selepas tu datang balik, kekuatan kita masih sama, tak ada masalah. Jadi jangan risau sangat, tak training lama dan sebagainya. Cuma tak adalah nampak ketara sangat penurunan tu, kemerosotan. Tapi dia akan start nampak ketara 2 atau 3 minggu selepas itu. Jadi saya balik kepada Endo-Letting System. Endo-Letting System ni sebenarnya agak complicated untuk orang biasa seperti kita, sedentary untuk mengikutinya. Jadi bukan mudah untuk mengikuti Endo-Letting. Endo-Letting ni kena spesialis kepada setiap individu dan spesifik kepada sukan yang dia masuk tertentu. Jadi kalau ada sesiapa yang berminat untuk saya aturkan program latihan spesifik untuk sukan dia, boleh hubungi saya. InsyaAllah saya cuba aturkan, walaupun ianya agak memakan masa sikit lah. Bukan mudah untuk atur untuk seorang atlet. Yang kedua program latihan ataupun yang disebut sebagai linear periodization. Jadual linear. Jadual linear ni agak mudah, agak common, yang mana senang untuk kita ikut. Jadi kalau kita buat jadual linear ni, apa yang paling asas, yang first kali adalah fasa yang disebut sebagai neuromuscular facilitation. Ini adalah fasa kita memperkenalkan pergerakan kepada diri kita ataupun mungkin klien kita dan sebagainya lah. Jadi mungkin kita tak pernah buat pergerakan bench press. Jadi kita masuk gym, kali pertama kita buat tu menggigil-gigil. Sebab tak pernah buat bench press, seumur hidup tak pernah buat, masuk dalam gym, pelik benar benda ni. Kita pun mengangkat beban macam tu kan, tak pernah buat, menggigil. Lepas tu dalam masa seminggu, tak ada masalah, 20 kilo. Sebab apa? Dia dah berlaku dia dah membentuk apa yang disebut sebagai neuro pathway untuk pergerakan tersebut. Jadi otot-otot itu
kita sebut sebagai intramuscular coordination, become more efficient kalau dalam bahasa Inggeris lah. Bermaksud otot-otot itu saling bekerjasama. Okey, syarat untuk dia bekerjasama, kalau sains kata kita kena buat ulangan lebih daripada 21 kali. Okey, disebabkan itu untuk neuromuscular facilitation saya akan galakkan anda buat lebih daripada 25 ulangan. Cari satu bebanan yang anda boleh buat lebih daripada 25 kali. Kalau katakan barbel kosong pun terlalu berat untuk anda, anda mungkin boleh mulakan dengan dumbbell. Okey, dumbbell 5 kilo. Bergantung pada anda, bergantung pada diri kita. Okey, setiap orang ada kekuatan dia, walaupun mungkin dia tak pernah bersenam, tapi badan dia besar, gemuk dan sebagainya. Okey, jadi kekuatannya lebih. Jadi kalau buat 20 kilo dia tak ada rasa apa. So tambahlah. Cari satu bebanan yang sesuai dengan diri kita. Itu adalah fasa neuromuscular facilitation. Ia boleh jadi untuk mereka yang baru, tak pernah bersenam selama ni. Ia juga boleh jadi untuk mereka yang buat comeback. Bermaksud sebelum ni pernah bersenam, lepas tu tinggal. Mungkin disebabkan kecederaan, jadi dia berehat lama, jadi bila masuk balik dia start bersenam. Dia boleh buat fasa tersebut. Okay, cuma fasanya sebenarnya lebih pendek lah berbanding mereka yang baru bersenam. Okey, jadi ia boleh jadi juga dengan untuk mereka yang kata apa, azam tahun baru. Jadi mereka yang azam tahun baru ni biasanya setahun 3 bulan je dia ada. Januari, Februari dengan Mac. Lepas tu 9 bulan rehat. Tahun depan ulang balik azam yang sama. Adakah anda tergolong dalam golongan begitu? Okey, saya harap tidaklah, ya. Jadi senaman ni adalah satu aktiviti yang sepatutnya kita konsisten buat untuk kesihatan kita, bukan semata-mata untuk bertanding dan sebagainya. Okey, jadi galakkan diri kita, jadikan ia sebagai gaya hidup kita. Tak kira lah walaupun kita dah cecah sasaran untuk menurunkan berat badan dan sebagainya lah, sasaran berbeza-beza lah kan. Okey, jadi jadikan ia sebagai gaya hidup kita. Okey, jadi berapa banyak jadi dah. Okey, macam inilah bila bercakap dalam suasana baru selepas masak ni kan. Saya rasa sakit tekak sebenarnya. Okey, jadi tak apa. Okey, itu fasa pertama. Dia boleh jadi seminggu, dia boleh jadi 2 minggu. Sebab ada kadang-kadang orang tu, ada setengah orang tu dia manja. Minggu pertama main, lepas tu sakit satu badan, malas nak datang. Kami masa 3-4 hari berehat. Itu bergantung pada individu lah. Okey, jadi lebih baik sebenarnya anda konsisten cuba memaksa diri tu. Suka tak suka memang akan rasa sakit. Dia akan start DOMS. Okay? DOMS ini adalah delay onset muscle soreness. Jadi benda tak pernah buat, tiba-tiba buat, dia akan rasa sakit. Sama juga kita pergi mencangkul, tak pernah mencangkul, tiba-tiba kita mencangkul, besok sakit badan. Okay? Sama, tak pernah menyapu sampah, tiba-tiba sapu sampah, sakit badan. Okay, jadi itu adalah fasa pertama. Kemudian pergi kepada fasa kedua. Fasa kedua ni, anda boleh mula daripada fasa power training, pergi kepada hypertrophy, pergi kepada bakar lemak, ataupun endurance, ataupun anda terbalikkan dia, pergi kepada bakar lemak dulu, hypertrophy, power. Tapi saya lebih galakkan, kalau tanya saya lah, saya akan cakap saya lebih galakkan anda bermula dengan fasa power. Sebab logik tak logik, suka tak suka, kalau kita buat dumbbell 5 kilo, kita buat 15 kali, dibandingkan dengan dumbbell 50 kilo kita buat 15 kali, obviously dumbbell 50 kilo lebih baik, terutama daripada sudut pembakaran kalori. Cuma macam mana nak jadi kuat kalau daripada hari pertama sampai hujung exercise bersenam menggunakan dumbbell ping, sampai bila pun tak kuat. So bermula dengan fasa power. Jadi fasa power ni biasanya saya akan galakkan anda fokus kepada the 4 big movement. The 4 big apa dia? Squat, bench press, deadlift dan overhead press. Jadi fokus kepada ni. Mungkin boleh set up program dia. Satu hari tu buat squat, satu hari buat bench press, satu hari deadlift, satu hari overhead press. Beban yang sangat-sangat tinggi, ulangan dia sangat rendah, 1 hingga 5 ulangan. Tujuan fasa power ini sebenarnya adalah untuk rekrut motor unit. Apa itu motor unit? Motor unit ni kalau kita tengok dalam serat-serat otot kita tu, dia ada 20 hingga 200 serat otot, dia ada attachment dengan saraf. Dia membentuk apa yang kita panggil dia sebagai motor unit. Jadi dalam setiap otot kita ada billions motor unit, sangat-sangat banyak dia sebenarnya. Kalau otot kecil-kecil lah motor unit tapi kalau otot terbesar banyak, sangat-sangat banyak. Dan ada satu paper tu saya baca, dia on average sedentary recruit about 11% motor unit dia di bahagian erector spine.
which is very low lah kalau compare dengan atlet yang sangat-sangat berat. Kita biasa tengok, mungkin kita biasa tengok dalam YouTube dan sebagainya, ada atlet berat dia 50 kilo je tapi dia angkat 200, 300 kilo dalam deadlift. Kita pun tak boleh nak angkat berat macam tu. Okay? Jadi sebab apa? Dia merekrut more motor unit compare to you. So macam mana nak rekrut more? You have to lift heavy. Anda kena angkat beban yang tinggi. Bila angkat beban yang tinggi, ulangan rendah, dia akan rekrut more motor unit untuk kegunaan di masa hadapan. Okay, fasa power ini itu pun bergantung pada anda. Boleh jadi 2 bulan, boleh jadi sebulan, boleh jadi 3 bulan, boleh jadi malahan boleh jadi seminggu. Setiap fasa boleh jadi seminggu. Kalau lebih complicated boleh jadi sehari. Itu jangan. Kalau boleh jangan ikut yang sehari tu, dia jadi complicated nanti. Paling teruk pun cuba ikut seminggu. Tapi lebih baik sebenarnya fokus sebulan atau 2 bulan dalam satu fasa. Bukan kata walaupun sasaran mungkin nak turunkan berat badan, bukan kata anda buat latihan power tu anda tak boleh turunkan berat badan. Selagi mana anda jaga pemakanan anda, dia akan turun lah, ikut apa, dia akan progress mengikut apa yang anda sasarkan tu. Cuma dalam masa sama anda dapat penambahan kekuatan. Okey, fasa kedua disebut sebagai fasa hypertrofi. Okey, jadi dalam fasa hypertrofi ni anda cari satu bebanan yang boleh dibuat dalam ulangan 8 hingga 12 ulangan. Jadi mungkin bench press cari satu beban 8 kali. Mula-mula start dengan 12 kalau buat sistem piramid. Start dengan 10 saja. 10 lepas tu naik 12. Lepas tu tambah lagi beban jadi 12 lagi. Ada macam-macam jenis cara penyusunan tu. Selagi mana dalam 8 hingga 12 anda berada dalam fasa hypertrofi. Apa tu hypertrofi? Hypertrofi itu adalah fasa di mana otot-otot itu mula koyak. Lepas tu dia akan repair, dia tambah-tambah, lama-lama dia jadi besar. Itulah proses penambahan otot. Tapi jangan daripada awal hanya fokus kepada fasa itu saja, fasa lain tak buat. Itu akan melambatkan progres anda. Jadi lebih baik anda susun. Mula-mula power, lepas tu pergi kepada hypertrofi. Sama juga macam power tadi. Ianya boleh dilakukan 2 bulan, 3 bulan bergantung pada program anda, bagaimana anda susun program anda. Jadi ada juga yang tanya, kalau fasa power tu adakah buat 4 latihan tu saja? Saya kalau tanya saya galakkan 4 tu saja. Tapi kalau anda nak tambah aksesori lain tu terpulang pada anda. Aksesori ni bermaksud kalau kita buat deadlift, apakah otot-otot terlibat? Otot-otot terlibat seperti hamstring, jadi kita boleh tambah aksesori kat situ, tak ada masalah, go ahead. Manakala fasa hypertrofi ni boleh kata fasa bina badan, fasa bina otot. Mungkin kita boleh buat 6 jenis kalau kita buat split training kita boleh buat 6 jenis games. Kalau buat pack tu kita boleh buat bench press, kita boleh buat incline, decline, 6 hingga 8 tak kisah. Bergantung pada program anda. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu lebih dan sebagainya lah. Kita ada guideline yang mana jadi saya akan masuk. Fasa yang terakhir adalah fasa endurance ataupun fasa bakar lemak. Jadi dalam fasa bakar lemak ni dia punya ulangan dia lebih daripada 15 kali. Biasanya 15 hingga 20 kali ya. Jadi 15-20 kali kita akan cari satu bebanan yang kita mampu angkat beban setinggi itu. Jadi kita akan buat high reps. Sebelum saya terlupa, untuk fasa power, masa rehat di antara set itu lebih tinggi, 3 hingga 5 minit. Jadi kalau buat bench press dah main heavy tu kan 5 kali, lepas tu boleh rehat lama. Jadi rehat lama tu boleh lah nak main Facebook, nak main game dan sebagainya. Manakala fasa rehat untuk fasa hypertrofi sekitar 1 hingga 2 minit. Biasa maintain dalam 1 minit tu lah. Manakala fasa untuk fasa rehat untuk endurance biasanya seminimal yang boleh. Kadang-kadang 10 saat, kadang-kadang 30 saat, serendah yang boleh. Biasa di bawah 1 minit. Jadi kita tak nak badan kita berehat. Bila berehat, badan kita akan restart balik sistem ATP-PC tu. ATP-PC saya rasa saya dah cerita dalam topik yang sebelum ni. Jadi bila dah habis fasa cutting, fasa endurance anda boleh restart balik, pergi kepada fasa yang pertama, fasa power, bukan fasa neuromuscular facilitation, tapi pergi pada power. Itulah program yang disebut sebagai program linear. Jadi program yang bersusun, dia cantik je penyusunan dia. Power, hypertrophy, endurance. Sebab tu ulang, power, hypertrophy, endurance. Jadi repeat lah proses tu sampai ketua. Selagi mana anda bersenam di gym lah, kalau menggunakan alatan gym. Cuma kalau bersenam di rumah ni,
program dia tak sebegitu, sebab salah satunya disebabkan limitasi dalam equipment. Kita tak ada equipment yang bersesuaian, tak ada plates yang mencukupi dan sebagainya. Okay, jadi apa yang anda boleh buat di rumah, suka tak suka anda boleh cari satu phase okay, mungkin fasa bakar lemak, mungkin fasa maintenance kalau menggunakan body weight. Suka tak suka memang tak adalah fasa power dan sebagainya. Jadi kita lebih kepada fasa bakar lemak. Okey, sebelum tu saya akan bagi dulu kepada satu lagi sistem latihan, satu lagi plan latihan. Okey, plan latihan yang seterusnya adalah plan yang kita sebut sebagai block training. Okey, block training ni adalah program yang saya buat, saya pun ada buat, di mana dalam satu blok tu mungkin 3 bulan. Okey, 3 bulan ni saya akan siap dah program power contohnya. Okey, jadi saya akan kira saya siap. Minggu pertama nak buat berapa, minggu kedua nak buat berapa. Jadi apa latihan dia bla 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 bla. Dia ada block training, ada macam-macam block training kat dalam market sebenarnya. Contohnya macam Wendler, okey, Wendler dia buat 531 block training dia. Jadi ada macam-macam jenis anda boleh pilih. Kalau anda nak program yang saya buat, saya jual, ada, anda boleh komen, boleh PM saya jual dengan harga RM80. Yang mana anda boleh guna pakai untuk mendapatkan sasaran kekuatan dalam masa sama, memiliki badan yang lean. Yang mana kalau tengok dalam gambar profil yang saya letakkan, saya tunjukkan before and after selepas saya menggunakan program kuat katang yang saya masukkan dalam program tu. Okay. Cuma program yang baru ni saya tak siap sekarang lagi, dan saya masih dalam proses untuk try and error. Jadi untuk menjual satu-satu program, saya kena pastikan keberkesanan program tersebut. Okay. Jadi dalam saya buat program baru ni, saya tak cukup masa lagi untuk tengok keberkesanan dia. Memang nampak perubahan tu, tapi saya tak nak mula menjual lagi. Mungkin bagi saya masa 2 hingga 3 minggu lagi, baru saya akan mula menjual program baru ni. Jadi stay tune, tunggu. Jadi berbalik pada persoalan tadi tu, bagaimana training di rumah. Training di rumah suka tak suka, boleh kita kategorikan sebagai block training juga lah kot. Di mana anda boleh buat fokus kepada satu jenis latihan, mungkin jenis cardio base. Ada perbezaan kat situ, ada perbezaan antara latihan-latihan sebegini. Perbezaan yang besar antara aerobik dan anaerobik lah. Aerobik ni dengan kehadiran oksigen, anaerobik tanpa kehadiran oksigen. Okey, saya rasa untuk topik itu saya akan masuk dalam siri akan datang, sebab takut meleret makin lama makin panjang. Biasanya kalau video buat panjang-panjang ni tak ramai yang nak mendengar. Okey, jadi itu kita tengok dalam siri akan datang. Kalau jika anda ada apa-apa soalan nak tanya saya, insya-Allah anda boleh tanya saya di ruangan komen ataupun di Facebook saya. Jadi sebelum saya mengakhiri, saya nak minta jasa baik anda. Sekiranya video-video saya ini membantu anda dalam journey anda, dalam sasaran anda, saya nak anda kongsikan, kongsikan video saya kepada lebih ramai kawan-kawan anda supaya dapat membantu mereka sekali. Okey, boleh dan yang paling penting, tekan butang subscribe. Okey, di sini tekan butang subscribe. Okey, tekan butang loceng untuk mendapatkan notifikasi awal sekiranya saya ada mengeluarkan video-video baru. Buat masa sekarang, insya-Allah saya akan cuba post setiap hari, disebabkan PKPB ni. Jadi saya ada masa yang agak terluang untuk buat rakaman sedikit. Jadi saya akan cubalah sedaya mungkin untuk kongsikan ilmu yang saya ada, insya-Allah. Okey, jumpa lagi saya Zakihan dalam topik akan datang.